Macam dalam video sebelum ni saya ada explain berkaitan dengan format-format yang ada dekat dalam paper ekonomi SPM ni. Okey, saya ada explain paper 1, kita ada 40 soalan ya bulan-bulan. Kita setiap satu soalan tu mewakili satu markah. Di mana untuk paper 1 kita akan membawa markah 40% daripada kamu punya exam, daripada kamu punya SPM. Tapi untuk paper 2 ni dia special sikit. Total markah kamu untuk paper 2 adalah 100%. Okey, hai, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Alright, bersama saya lagi Faiz untuk tips menjawab SPM Ekonomi. Alright, untuk video sebelum ni saya dah berkongsi dengan kamu semua orang kata dia punya secara keseluruhan lah macam mana format paper, and then kita more kepada paper 1. Minta maaf lah kita tak boleh nak kabung 40 soalan ya. Masa tidak orang kata masa sangat menceburui kita. Okey, gitulah ceritanya. Okey, untuk video kali ni saya nak berkongsi dengan kamu semua. Saya nak tekankan untuk paper 2 dan macam mana untuk trik soalan paper 2. Itu yang saya nak tekankan hari ni dan untuk video kali ni. Okey, untuk video kali ni apa yang saya nak tekankan, dia punya corak orang kata corak soalan tu macam mana kan, kamu boleh dah tahu dah. Okey, kalau soalan satu apa yang dia akan keluar part mana, dia dah corak tu lebih kurang, cuma soalan tu tak samalah ya sayang. Mungkin dia tukar-tukar ke, ataupun mungkin dia ambil dalam satu bab tu dia ambil yang lain ke dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok analisis macam itulah cerita dia kan. Tapi kita tak boleh nak expect semua benda sama kan. Kita pun orang kata prepare lah, orang kata gitu. Alright, Okey, sebelum kita teruskan untuk video ni, saya just nak pesan yang mana yang tak nampak saya punya whiteboard, okey, boleh pergi dekat setting, tekan resolution naikkan yang paling tinggi. Dan jangan lupa juga pergi tekan butang subscribe dekat kita punya channel dan like video ni, share link ni kat kawan-kawan yang lain. Gitu. Alright. Lepas tu apa yang lagi saya tekankan? Apa yang saya nak tekankan yang lain bukan adalah ajak kawan-kawan ramai kan. Tadi saya suruh kamu share kan, ajak kawan-kawan ramai untuk tengok video ni. InsyaAllah dia akan membantu untuk paper kamu esok hari. Alright, macam dalam video sebelum ni saya ada explain berkaitan dengan format yang ada dekat dalam paper ekonomi SPM ni. Okey, saya ada explain paper 1 kita ada 40 soalan ya bulan-bulan. Kita setiap satu soalan tu mewakili satu markah. Di mana untuk paper 1 kita akan membawa markah 40% daripada kamu punya exam, daripada kamu punya SPM. Tapi untuk paper 2 ni dia special sikit. Total markah kamu untuk paper 2 adalah 100%. Total markah adalah 100. Okey, tapi wajaran ataupun yang dia akan ambil kira hanyalah 60% sahaja. Macam mana nak kira? Contoh katakanlah kamu dapat 80%, kamu darab dengan 60, kamu akan dapat berapa? Itulah markah kamu. Gitu. Alright. Apa yang saya nak tekankan adalah kalau kamu nak orang kata A lah cerita A, kamu mesti kena dapat kamu punya paper 1 30 hingga 40 lah, 35 macam tu dah cantik dah tu. Kena membawa markah 35 markah. Kalau kamu dah bawa markah 35 daripada paper 1, okey, katakanlah kalau nak lulus lah nak lulus, lagi 5 markah je kamu kena cari dalam paper 2. Tapi kalau kamu nak A, kamu at least kena dapat 75 to 80 per 100 times dengan 60, and then you will get dalam 80 macam tu, 70-80 macam tu kamu akan dapat insyaAllah. Gitu kan. Nampak macam mudah, nampak macam senang. Tapi ekonomi ni orang kata dia antara paper-paper yang agak special, di mana kita tak ada buat kerja khusus. Kita tak ada sebelum duduk periksa dah ada markah, tak ada. Tapi dia membawa markah yang sangat besar dalam paper 1 kamu. Kalau dalam budak-budak account ke ataupun perniagaan ke kan, dia orang dah ada buat kerja khusus
khusus. So sebelum diorang set paper, memanglah diorang dah ada markah, tapi paper 1 diorang cuma mau markah 20% sahaja, which is satu soalan tu dia membawa setengah markah saja, setengah markah. Diorang lulus 20 soalan baru dapat 10% daripada SPM, untuk markah SPM, sebab wajaran dia hanya 20%. Tapi kalau untuk paper ekonomi, kamu betul 20 soalan, 20 markah untuk kamu. Dia ikut markah, allocation markah tu ikut kamu punya paper tu. Sangat-sangat mudah ya sayang. Okay, so saya harap sesiapa yang tengok video ni akan lulus, dan juga sesiapa yang info A, saya akan doakan yang terbaik untuk kamu semua. Okey, untuk video kali ni saya nak fokuskan apa dia punya corak-corak dan apa dia punya betul-betul soalan yang mungkin akan masuk. Okey, korang boleh tengok soalan-soalan yang kita dah upload dekat dalam video yang lepas, dekat description, dekat link tu. Korang klik je, saya dah minta tim untuk masuk ke soalan paper 1 dan paper 2, and then korang boleh tengok jawapan tu macam mana. Okey, ingat paper 2 ni, okey saya nak repeat balik. Paper 2 ni kita ada dua section, section A and section B. Section A ada 60% maka dia mewakili 60%, di mana dalam 60% ni ada soalan 1, soalan 2, soalan 3. Soalan 1, soalan 2, soalan 3 wajib jawab semua, di mana setiap soalan dia mewakili 20%. Okey, 20%. So wajib jawab semua. Alright, and then untuk section B kita ada 4 soalan. Okey, 4, 5, 6, 7. Kamu pilih 2 sahaja, setiap soalan ni dia mewakili 20%. Contohlah kamu ambil 4 dengan 5, 20, dah 100%. Kalau kamu nak ambil 6, 7 ke 5, 6 ke 5, 7 ke, sukatilah yang mana kamu boleh jawab. Okey, ingat kita diberi masa cuma 2 jam 15 minit sahaja. 2 jam 15 minit. Pejam celik habis. Habis ya sayang. So kamu kena pandai-pandai allocate masa kamu. Kalau kita change semua kepada minit, 120 campur 15 apa? 135 minit kamu diberi masa untuk menjawab. So kamu kena allocate pandai-pandai. Setiap soalan ni kamu nak apa? 20 minit. Dah 100 minit. Kamu ada 35 minit untuk kamu cek balik dan sebagainya. Okey? Dan yang paling penting untuk section A, kamu boleh jawab dalam bentuk point form. Point form ni apa? Yang kamu boleh buat bentuk macam macam ni, point saja. Tapi point kamu mestilah ayat dia kena jelas dan lengkap. Okey, jangan kamu tulis gitu-gitu je. Kamu kena tengok allocation markah tu yang diberi berapa. Okey, kena point. Walaupun section A ni kamu diberi pilihan untuk jawab point, kamu kena jawab dengan orang kata point yang lengkap lah. Gitu. Alright, untuk section B, you have to answer in essay. Kena jawab dalam essay. Buatlah bentuk ayat-ayat, manakala sedang apa benda, kalau buatlah penanda wacana kan. Saya pun nak cerita bahasa Melayu tak kerti sangat, tapi gitulah cerita ni. Korang pun mestilah okey kan bahasa Melayu. Gitulah, itu pun paper kan. Korang gunakan je lah balik korang punya skill yang korang menjawab paper BM hari tu. Alright, so sekarang kita nak tengok apa bentuk-bentuk soalannya. Okey, ini adalah soalan tahun 2018, di mana soalan 2018 adalah soalan SPM yang pertama. Dia menggunakan silibus baru, KSSM Code saya, di mana sebelum ni kita menggunakan ekonomi asas dan baru ditukar menjadi ekonomi. So dia tak asas dah lah, dia tak basic dah, dia dah jadi ekonomi kan. Walaupun macam tu, tapi benda ni lebih kurang saja. Benda ni jugalah yang kamu, kalau betul lah kamu masuk U nanti, benda ni lah juga yang kamu akan nampak nanti suatu nanti. Alright, okey, untuk soalan yang ni dibagi, ini soalan 1, which is kamu wajib jawab. Ini semua adalah soalan 1, 20%. Kita tengok dia punya analisis, saya tengok 2018 dengan 2019, dia punya bentuk soalan lebih kurang. Di mana soalan 1 dia akan cerita berkaitan dengan bab 1. Bab 2 kita akan cerita pasal ada sikit pengeluaran, permintaan dan sebagainya. Lepas tu kita ada cerita pasal sistem ekonomi, ada ekonomi Islam, ada socialist, capitalist dan sebagainya. Itu semua kamu kena tengok bab 1, bab 2, and then kamu kena tengok bab 3, bab 1, bab 2, bab 3. Form 4 itu adalah orang kata analisis yang mungkin akan masuk dekat dalam soalan nombor 1, 20%. Kamu kena tengoklah, kena tengok dia punya bentuk-bentuk tu macam mana. Kena main-main sikit Alright, so sekarang dia kata macam ni, Raja 1 menunjukkan kemungkinan pengeluaran sebuah ekonomi. Dia bagi barang A and barang B, dia bagi titik X kat sini, dia bagi kosong. Dia kata jelaskan keadaan kombinasi pengeluaran di titik Y. Dia kata kat sini adalah kemungkinan pengeluaran. Ini kamu kena tengok balik apa yang kamu dah belajar sebelum ni.
Okey, ingat kalau kamu nak jawab untuk point boleh, but make sure kamu punya ayat tu dalam bentuk yang penuh. Alright, apa lagi? Kalau dia bagi 3 markah, which is kamu kena bagi 3 point lah. Alright, yang kedua adalah berlaku masalah kekurangan sumber ekonomi. Okey, berlaku masalah kekurangan sumber ekonomi. Okey, itulah point yang kedua yang kita boleh explain dekat dalam ayat ni, kan? Ada yang ketiga adalah ekonomi, kita boleh cakap tidak boleh dicapai. Of course lah, kan? Kalau kita nak cakap kemungkinan, kemungkinan pengeluaran dalam bentuk S tu tidak boleh dicapai. Okey. Okey, itu adalah 3 markah yang kamu boleh score dekat situ. Okey, ada soalan yang mungkin dia boleh keluar. Saya tengok dekat 2019 dia bercerita tentang faktor pengeluaran. Faktor pengeluaran kita bercerita tentang 4 benda itulah. Kita ada apa? Kita ada buruh, kita ada modal, kita ada tanah, dan kita ada usahawan. Itu kemungkinan kena tekankan. Itu semua adalah soalan-soalan yang agak panas. Gitu. Alright. And then itulah 3 markah yang kamu boleh dapat. Alright. Seterusnya dia kata kat sini, bagaimanakah ekonomi Islam mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat? Macam mana ekonomi Islam? Okey, bila kita cakap berkaitan dengan ekonomi Islam ini, dia bercerita tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi kita ada cerita pasal kapitalis, socialis, kita cerita pasal pasaran, campuran pasaran. Okey, lepas tu kita cerita pasal ekonomi Islam. Ini semua kamu kena tekankan sistem ekonomi. Sebab saya tengok 2019 pun dia keluar lebih kurang macam ni juga. Kamu kena pandai dan main macam tu sebenarnya. Sebab soalan ni kadang-kadang pusing-pusing je. Okey, don't worry, be happy, jangan takut, jangan risau. Okey, soalan ni tak akan tiba-tiba keluar soalan yang kamu tak pernah jumpa. InsyaAllah tak pernah lah. Okey, at least kalau kamu buat, kalau kamu tengok betul-betul, oh ni kamu dah tahu ni buat mana, dia buat mana, kamu dah tahu dah. Alright. So, apa yang kamu boleh, macam mana kamu nak terangkan ekonomi Islam mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat? Dia bagi kamu 5 markah. So, kamu kena bagi 5 point at least. Sebab ni kamu nak bagi bentuk point, kan? So kamu bagilah. Pertama sekali, mengutamakan. Dia kena utamakan apa? Mengutamakan awam berbanding dia kata mesti kita utamakan kepentingan awam berbanding kepentingan individu. Of course lah, yang penting adalah awam, betul. Yang penting adalah masyarakat. Orang kata kita kena fikir about others. Itulah yang Islam selalu tekankan, di mana kita kena fikir orang kata orang lain lah. Kalau kamu baca berkaitan dengan ekonomi Islam, kita akan tengok di mana kita ada konsep-konsep yang kita menggunakan dalam ekonomi Islam. Kalau yang mana student-student Muslim yang mana belajar berkaitan dengan Islam, pendidikan Islam, so dia tahulah yang penting adalah kita bantu orang, kita pentingkan orang dulu. Yang penting kita tak apa kemudian jangan duk sibuk-sibuk dengan kau punya kepentingan individu lah. Itu tamak namanya lah. Yang penting awam dulu. Okey. Alright. Yang kedua, apa yang kamu boleh explain adalah prinsip kesederhanaan diutamakan dalam aspek pengeluaran. Okey. Kesederhanaan. Kat sini pun dia dah bagi key point. Kesederhanaan. Dalam Islam kan yang penting adalah bersederhana. Rasulullah pun pernah sebut apa-apa yang kita buat mestilah secara bersederhana. Kita nak makan pun mesti bersederhana. Apa-apa yang kita dapat mesti bersederhana. Tak boleh too over, tak boleh nak too weak. Kita kena light je orang kata. Very bersederhana. Orang kata stable lah, orang kata kan, tengah-tengah kan. Macamlah kata kita lapar, kita patut makan waktu kita lapar, tapi kita patut berhenti sebelum kita kenyang. So sebenarnya kita makan tu hanyalah untuk isi perut kita saja. Itu dah bersederhana tu cukup. Sama juga dalam cerita ada duit. Kita ada duit, okey. Kita orang kata kita tak terlalu susah sampai kita menyusahkan orang lain, dan kita tak terlalu senang untuk kita orang kata nak tindas orang lain. Kita tengah-tengah.
Kita ada duit kan, kita bantu orang yang perlu, dan masa sama kita gunakan duit itu dengan cara betul. Kalau kita berada di tengah-tengah, maksudnya kita cukup makan, cukup pakai lah. Yang penting kita punya family dan sebagainya. Itu yang paling penting kesederhanaan. Apa-apa pun sederhana lah. Nak melarang ke nak apa, mesti very sederhana gitu. Okay, medium rare orang kata gitu. Okay, seterusnya sasaran pengeluaran adalah untuk semua masyarakat. Kamu boleh cakap sasaran pengeluaran adalah untuk semua masyarakat. Ini semua poin-poin ni kamu boleh cari dekat dalam chapter 144. Kamu belajar berkaitan dengan sistem ekonomi kan. Kamu boleh tengok tentang sistem ekonomi tu, kamu tengok balik. Alright? Tak mungkin dan tak mustahil dia boleh masuk. Tak mustahil lah, bukan tak mungkin. Tak mustahil. Gitu. Alright. Seterusnya kita cakap apa? Individu yang cukup syarat dikendaki membayar zakat. Ini mestilah wajib individu yang cukup syarat wajib bayar zakat wajib sayang zakat. Sebab apa? Dekat dalam harta kita katakan dalam rezeki kita terselit rezeki orang lain yang Allah dah turunkan. Allah turunkan rezeki kepada kita, tapi dalam rezeki yang Allah turunkan kepada kita tu sebenarnya terselit rezeki orang lain. Itu kamu kena bear in mind. Okay sayang? Alright. And then the last one, apa lagi yang kamu nak tekankan adalah kamu masukkan je apa-apa. Kamu sebenarnya kan nak guna ayat kamu pun tak ada masalah. Kamu jangan ikut ayat buku sebiji-sebiji, tak payah. Kamu guna ayat kamu pun tak apa, as long as ayat kamu tu dia sampai. Contoh kamu cakap individu Islam orang kaya, setiap yang beragama Islam wajib untuk membayar zakat. Kamu bercakap itu dah 4 poin. It's okay. So itu antara orang kata bagaimana ekonomi Islam ni mencapai keseimbangan antara kepentingan awam dan individu. So kita bayar zakat tu sebenarnya kita tak pentingkan kepentingan kita pentingkan kepentingan awam ataupun masyarakat. So sebenarnya kat situ dia dah tunjukkan dah. Bayar zakat tu pun dia dah tunjukkan dah. Sebenarnya kita jangan pentingkan kita punya kepentingan. Kita kena pentingkan masyarakat, individu. Kita punya masyarakat lah. Orang kata apa dalam Islam ni, saya lupa dah. Gitulah ya. Alright. Okay, so ini biasalah merapatkan jurang. Ini kalau kita tak payah tengok Islamik pun, kalau yang biasa pun dia mesti nak merapatkan jurang antara pendapatan antara individu dalam masyarakat Ni kalau kat mana-mana pun kita cakap, okay, kita tak nak bagi orang kata perbezaan pendapatan antara luar bandar dan dalam bandar. Kita tak nak macam tu kan. Kita nak yang orang kata semua at least semua kan senang, at least semua tu ada yang orang kata dia untuk berbelanja, untuk makan dan sebagainya. Kita nak macam tu je sebenarnya. Kita tak naklah semua terlalu senang pun, tak boleh juga kan. Kita ni biasalah dalam hidup kan, kita tengok jari kita pun ada pendek, ada panjang kan, ada besar, ada kecil. Sebab dia sebenarnya bila berbeza-beza dia sebenarnya melengkapi antara satu sama lain. Sama juga bila kita ni berbeza, dia sebenarnya melengkapi antara satu sama lain. Orang kaya, okey, orang yang kaya dia buka bisnes, dia bagi peluang pekerjaan kepada orang-orang yang kurang berkemampuan dan sebagainya. So orang kurang berkemampuan dia boleh bekerja. Kalau dia tak bekerja pun orang yang bisnes tu ingat boleh stable ke? Kalau orang yang kurang berkemampuan tu tak nak kerja dengan dia, sama juga sebenarnya dia melengkapi antara satu sama lain. Yang penting ya. Ingat ya sayang. Alright. Okay, ini soalan paling famous. Okay, famous. Di mana ini dia memberi kamu 6 markah. Dia kata jadual 1 menunjukkan permintaan terhadap roti. Ni kita cerita pasal orang kata permintaan, orang kata hukum permintaan. Saya cakap law of demand. Betul lah law of demand. Tapi dalam bahasa Melayu dia adalah hukum permintaan. Di mana kita tahu kalau kita revise balik form 4 bab 2, kita belajar berkaitan dengan permintaan. Semakin tinggi harga, semakin kurang kuantiti yang diminta. Okey, samalah kalau kamu tengok ni harga 3, harga RM1. Ali minta 8, Ahmad minta 15, harga RM3. Bila harga RM1, Ali minta 10, Ahmad minta 30. Makin bertambah bila harga jatuh, samalah. Logik lah kan. Macam kamu tengok bila benda tu mahal, tengah baru keluar mahal, harga beratus-ratus, beribu orang tak nak beli. Bila tengah sale, bergebuk orang nak beli. Sama je lah kan. Itulah konsep asalnya kalau permintaan di mana kalau kita tengok permintaan ni dia lebih kepada kita melihat orang kata
pengguna yang macam mana, apa trend dia macam sebagainya. Okey, dia kata dengan menggunakan kertas graf, lukiskan helok permintaan pasaran dan jelaskan pembentukannya. Okey, dia sebut kat sini permintaan pasaran. Okey, bila kita cakap pasal pasaran, bila kita cakap pasal permintaan pasaran, dia sebenarnya adalah combination of permintaan individu. Permintaan individu dicampurkan, dia akan jadi permintaan pasaran. Di mana permintaan pasaran tu dia sebenarnya menggabungkan permintaan individu tu. Okey, kalau kat sini dia ada Ali Ahmad. So berapa pasaran dia? 15 tambah 18 23. Okey, 10 30 40. Ini adalah permintaan pasaran. Okey? Market demand lah. Okey, demand. Okey. So kita dah tahu itu combination dia. So dia sekarang dia suruh kita buat graf. Okey, dekat dalam soalan tu, dekat dalam paper kamu tu, dia akan bagi kertas graf kat belakang sekali. So kamu kena gunakan dia sebaik mungkin. Okey. So sekarang saya akan buat graf. Okey. Ingat ya, graf pertama sekali kamu kena buat gini. Ni saya contoh-contoh gitulah ya. Okey, so make sure kamu kena ada harga. Harga dalam RM lah, sebab kita bermain dengan RM, dan juga quantity. Unit. Okey. Kat sini kan kita bermain dengan permintaan. Kalau kamu tulis quantity diminta pun tak ada masalah, tapi kita tulis quantity je lah. Dia jadi orang kata fans creator. Alright, then saya harga ada 1 dengan 3 saja. So saya letak 1, saya tak 2, saya tak 3. Kamu scale sendiri. Bila quantity diminta dia ada 8, 15, 10, 30. Kamu rasa apa yang paling sesuai? Kita letak 10, 20 lah. Ini scale ni tak apa kamu nak letak macam-macam mana pun suka hati kamu. Sebab kita ada quantity pasaran 40. Okey, sekarang kita nak plot. Okey, harga 3. Okey, harga 3. Ali minta 8. So kat sinilah kata. Harga 1, Ali minta 10. Landai betul dia bukan landai, dia terlalu curam so kita gariskan. Gitu so kita nak cakap ini adalah demand by Ali. Kamu boleh buat demand by Ali. Okay, kamu nak buat A pun boleh, B pun boleh, tak kisah Alright, seterusnya adalah kita akan plotkan untuk Ahmad. Harga 3, Ahmad minta 15. So sini gitu. Harga RM1, Ahmad minta 30. So sini bawah now. Bawah now sini tadi. Sorry. Gitu. Biasalah kan tak pakai kata graf. Okey. Gitu. Alright. So gitu. So ini D ni sebenarnya demand dalam bahasa Inggeris je, tapi dalam bahasa Melayu kita ada permintaan by Ahmad. Kamu tu dah Ahmad. Okay, demand by Ahmad. Ni suruh lukis je. Alright, and then untuk permintaan pasaran, kamu kena combinekan. So pada harga 3 dia minta 23, pada harga 3 dia minta 23. Kita agak-agak jelas sini ya. Okey. Pada harga RM1 dia minta 40. Ada lagi landai. Okey. Sini lah kan. Kau dah kenapa? Di situ. Saya terlalu bawah pula. Biasalah tak pakai kita graf buta-buta sikit tu biasalah. Tapi kamu nanti dia akan bekalkan kertas graf, so gunakan dengan sebaik mungkin. So ini kamu kena cakap adalah demand pasaran lah. Okey. Okey. Lepas tu Okey, sekarang dia suruh kamu explain. Dia kata jelaskan pembentukannya. So kamu explain lah, kamu cakap pada tingkat harga 3, kamu guna balik dia punya jadual. Ini yang kamu lukis ni mungkin akan dapat 2 markah ke 3 markah macam tu. Okey, 2 markah katakan So lepas tu kamu explain pembentukan dia. Okey, kamu boleh explain macam ni. Pada tingkat harga 3, kuantiti diminta oleh Ali ialah 8 unit. Dan kuantiti diminta oleh Ahmad ialah 15 unit. Maka permintaan pasaran adalah 23 unit. 23 unit tu adalah permintaan pasaran. Permintaan pasaran tu adalah campuran daripada permintaan individu. Ali dengan Ahmad kita combinekan, so dia jadi permintaan pasaran. Kamu explain macam tu dia, dan ditunjukkan oleh titik P. Okey, itulah dia Okey, so inilah kamu cakap titik P. Di P tu kan permintaan pasaran kan, demand P. Maksudnya itu demand pasaran lah. Kamu dah explain. Kalau kamu nak
plotkan apa-apa pun boleh, tak ada masalah. Okey. Lepas tu kamu cakap pada tingkat harga 1, kuantiti diminta oleh Ali adalah RM10 dan kuantiti diminta oleh Ahmad adalah RM30. Maka kuantiti pasaran yang diminta adalah 40 unit. Kamu boleh explain macam tu je. Kamu boleh explain macam tu dan ditunjukkan dalam titik Q. Okey. Oh, ini kamu cakap. Kamu boleh cakap je dari titik. Kamu nak pointkan titik apa-apa pun terpulang. Okey. Kamu boleh explain gitu. Alright? Okey. Lepas tu kamu explain apa lagi? Apabila titik A dan titik B digabungkan, terbentuklah keluk permintaan pasaran. Titik A, titik B digabungkan, jadilah orang kata keluk permintaan pasaran. Kamu boleh explain semua kat situ hubungan antara kuantiti diminta dan harga adalah secara songsang. Harga dengan kuantiti diminta, kita tahu kalau permintaan antara harga dengan kuantiti diminta itu adalah songsang, which is dia akan negatif. Dia akan negatif, orang kata relationship dia ada negatif relationship, hubungannya adalah negatif, di mana dia akan berlawan. Kalau harga rendah, barang kuantiti diminta naik. Kalau harga tinggi, kuantiti diminta kurang. Itu memang orang kata law dia ataupun dia punya hukum. Okay. And then kamu boleh cakap keluk permintaan pasaran lebih landai berbanding keluk permintaan individu. Kamu boleh cakap lah. Okay, macam tu. Sebab itu memang kalau kamu tengok balik bab 2, kamu akan tengok balik di mana kalau kita bercerita tentang keluk permintaan individu, dia lebih curam berbanding keluk permintaan pasaran. Kamu kena pusing-pusing gitu saja. Okay. So dah dapat 6 markah. Kamu explain lah. Okay. Kamu buat explanation. Explanation tu kamu buat kat kertas soalan kamu, kertas jawapan kamu pun tak apa. Cuma graf tu kamu kena buat kat kertas graf lah. Okay. Alright. Ada setengah cikgu dia kata tulis je jawapan sekali kat kertas graf pun boleh, tak ada masalah. As long as kamu letakkan jawapan kamu punya point-point-point ni kan. Tadi kan kamu lukis kertas graf kat kertas graf. Ada setengah cikgu dia kata tulis je jawapan tu kat kertas graf supaya saya tak miss. Ada cikgu yang cakap okey, buat je jadual ni, orang kata graf kat kertas graf, tapi bila point-point ni buat kat kertas jawapan kamu, buat yang gara-gara tu, buat je macam-macam. Macam-macam mana suka hati lah, jadi jawapan tu ada dekat situ. Okey sayang. Gitu. Alright, itulah ceritanya. Gitu. Alright, and then last kali dia kata terangkan 3 faktor yang mempengaruhi keanjalan harga penawaran sesuatu barang. Dia cerita pasal keanjalan harga penawaran. Okey, dia cerita pasal faktor yang mempengaruhi keanjalan harga penawaran. Bila kita cerita pasal keanjalan ni, keanjalan harga ni kita cerita dalam bab 3 form 4. Kamu tengok balik keanjalan harga, kat situ dia ada explain semuanya. Minta kita 3 je tapi dia bagi kita 6 angka. So dia suruh kita buat apa? Terangkan. So kamu bagi kepala, kamu bagi huraian. Kamu bagi kepala, kamu bagi huraian. Macam itulah kamu jangan main langgar je semua benda. Okey, so apa yang kamu boleh cakap adalah tambahan kos. Of course lah kan. Kamu kena explain balik, okey? Lepas tu kamu buat point, tak apa. Okey? Sebab dekat dalam bahagian A kamu boleh jawab dengan point. So kamu boleh cakap tambahan kos yang sedikit maka penawaran anjal, atau tambahan kos yang banyak maka penawaran tak anjal. Kamu boleh explain macam tu. Okey, saya bagi kepala je lah Yang explanation tu is bergantung pada you lah. Okey, kadang-kadang ada yang budak dia tak suka pakai ayat buku, ada suka dia pakai ayat sendiri. Tak apa, tak ada masalah as long as ayat kamu tu tak lari daripada orang kata jawapan asal dia. Gitu, okey? Lepas tu kamu perlu cakap jangka masa pengeluaran. Gitu kamu boleh explain lagi apa-apa. Kamu boleh explain kalau dekat jawapan yang dia bagi, dia kata dalam jangka masa panjang penawaran anjal atau jangka masa pendek penawaran tidak anjal. Kamu explain macam tu je. Simple je kan? And then kamu boleh cakap adalah bilangan firma dalam pasaran. Okay. Kamu boleh cakap banyak bilangan firma dalam pasaran maka penawarannya anjal, atau sedikit firma dalam pasaran maka penawarannya tak anjal. Kamu boleh explain macam tu. Cukup dah. Okay, cukup 6 markah dah. 3 je minta kan? Untuk 2, 3. So each of this dapat 2. 1, 1, 1, 1, 1, 6 markah lah. Simple. Itu sahaja. Senang bukan? Okay, so ini dia mewakili 20 markah sayang, 20 markah. So kamu kena tengok soalan nombor 1 ni mesti kamu kena trik. Ingat soalan nombor 1 ni kalau kamu tengok saya tengok kalau ikut ini, kalau ikut analisis lah. Saya tak kata confirm masuk. Kalau ikut analisis, di mana soalan nombor 1 ni dia ada masuk berkaitan dengan
Dia masuk bab 1, okey, bab 2, and then bab 3. Kita cerita lah macam tu. Bab 1 kita cerita pasal apa? Pengenalan kan. Kita cerita pasal dalam ekonomi tu ada. Lepas tu kita cerita pasal alat-alat orang kata sistem ekonomi. Semua dalam bab 1 tu. Kamu kena go through balik And then bab 2 kita cerita pasal penawaran, permintaan dan kita cerita pasal keseimbangan pasaran. Kita cerita pasal tu And then dalam bab ketiga kita cerita pasal keanjalan harga. Kamu kena tengok balik semua tu. Sebab dalam form 4 kita cuma ada 5 bab saja. Kita cuma ada 5 bab sahaja. Okay, so sekarang kita nak tengok soalan-soalan yang lain pula. Okay, macam mana kita nak trik soalan-soalan kalau dia bagi 4 markah. Ni dia bagi berapa ni? 6 markah. Ni dia bagi 6 markah. Ini dia bagi 5 markah. Macam mana ni? Banyak ni markah. Tapi ini dekat section A. Semua saya sentuh kat section A sebab dia boleh buat bentuk dalam point. Boleh buat dalam bentuk point. Gitu. Alright. Kalau kita dah cakap tengok kat sini, dia kata kerajaan sebagai majikan. Dah bagi tahu. Di mana kalau kita cerita pasal kerajaan sebagai majikan ni, kita tahu dia berada dalam bab 1 kita kata 5. Kita tahu dia adalah peranan kerajaan sebagai pengeluar dan majikan. So, kita tahu So kita ambil poin kat situ, menyediakan pelbagai faedah sampingan kepada penjawat awam. Jelaskan. Dia suruh kita jelaskan je apa contoh-contoh ataupun faedah-faedah yang kerajaan bagi kepada penjawat awam. Okey, kalau yang dibagi maksudnya dia ada bagi allowance perumahan, orang kata allowance perumahan dan sara hidup. Ini nak semua kan. Kamu boleh tengok kalau yang mana perumahan dan sara hidup. Yang mana kalau parents dia ada kerja kerajaan dan dia tahulah kan apa orang kata benefit-benefit yang kerajaan bagi kepada penjawat-penjawat awam ni. Dia mungkin tahulah kot. Okey. Kalau parents yang kerja kerajaan lah, yang mana tak tahu pun boleh tahu juga, baca saja. Sebab dia minta kita 4 markah, dia suruh kita jelaskan je. Dia tak suruh kita orang kata panjang-panjang lebar pun. Okey. Dia tak bagi kita, suruh kita bagi 4 apa ke kan, dia tak suruh apa, tapi dia bagi 4 markah. Dia kata kerajaan sebagai majikan menyediakan pelbagai faedah sampingan kepada penjawat awam. Jelaskan. Jelaskan je lah. Kamu bagi tahu je apa orang kata faedah-faedah sampingan yang penjawat awam dapat daripada kerajaan. So antaranya adalah allowance perumahan dan sara hidup. Okey, ataupun kita boleh cakap dia kola Okey. Lepas tu apa lagi yang dia bagi? Dia mungkin bagi cuti tahunan mengikut kelayakan. Ini kan kalau kamu tak tahu kan, sebab kalau kamu kerja swasta pun kamu ada cuti tahunan kan. So kerajaan pun sama, benda tu sama saja. So kalau yang cuti tahunan ni memang orang kata mana-mana kerja pun dia akan bagikan setahun berapa hari dia akan bagi macam tu. So kerajaan pun sama je. So kalau macam dah blank sangat kan, cuti tahunan mesti semua dapat kan. Apa lagi kamu boleh cakap cuti bersalin, apa lagi pencen, apa lagi kamu boleh cakap imbuhan tetap. Kamu boleh cakap lah cuti bersalin. Kamu cakap apa? Pencen, pencen bersara. Kamu cakap lah cuti belajar, macam-macam macam tu kan. Semua yang boleh memberi kamu markah kamu tulis je, tak ada masalah. Senang apa kerajaan sediakan faedah-faedah ni? Itulah dia. Okey. Seterusnya dia tengok kat sini adalah huraikan jenis-jenis perbelanjaan kerajaan. Kita tahu perbelanjaan kerajaan ni saya buat perbelanjaan kerajaan kita ada 2, adalah perbelanjaan apa? Mengurus. Dan yang kedua adalah perbelanjaan pembangunan. Kita dah dapat 2 poin ni dan okey, kita dah ada markah dah sama ada dia bagi half mark or 1 mark each. Itu dia depends on the skema lah. Tapi kita tahu dia ada 2, iaitu perbelanjaan mengurus dan juga perbelanjaan pembangunan. So kita explain lah, perbelanjaan mengurus ni adalah perbelanjaan yang memang tetap setiap tahun. Ataupun orang kata mesti dia, orang kata tiap-tiap tahun dia akan ada sahaja. Okey, orang kata dia berulang-ulang perbelanjaan tu. Dia berulang-ulang perbelanjaan yang berulang-ulang tiap-tiap tahun. Dia memang ada je lah orang bekerja kat kerajaan kan. Kamu tengok polis lah, TPJ lah, apa benda semua tu, semua siapa bayar gaji dia orang? Kerajaan lah. So dia orang ada je. So benda tu orang kata dia adalah perbelanjaan semasa kerajaan yang berulang-ulang pada setiap tahun. Okey, dia masuk ke sama lah. Maksudnya dia akan ada je lah. Okey, tujuan dia adalah untuk membolehkan pengurusan dan pentadbiran harian kerajaan beroperasi dengan lancar dan berkesan. Of course lah, perbelanjaan mengurus ni dia nak bayar-bayar gaji penjawat-penjawat awam dan sebagainya kan. So of course lah, kenapa dia nak bayar gaji-gaji penjawat awam? Sebab dia nak melancarkan operasi dan juga orang kata
melancarkan urusan orang kata pentadbiran harian kerajaan tu sendiri. So kalau kamu pergi JPJ ada orang nak layan you kan, you pergi JPN nak buat IC ada orang layan you pergi apa benda jabatan semua tu ada orang bekerja. So siapa bayar gaji dia orang? Kerajaan. Itulah dia. Okay. And then kamu boleh cakap contoh, kamu kena bagi dia. Okay, kamu tadi cakap dia adalah perbelanjaan orang kata yang perbelanjaan semasa kerajaan yang kamu boleh cakap perbelanjaan semasa kerajaan yang berulang-ulang pada setiap tahun. Dia tak sama tapi dia mesti ada je. Okay, lepas tu kamu boleh explain contoh apa? Emolument tu apa? Gaji penjawat awam kan. Emolument tu adalah gaji penjawat awam, ataupun kamu boleh explain apa-apalah subsidi ke beasiswa ke dan sebagainya. Itu semua adalah perbelanjaan mengurus. Okay, itu semua kamu boleh tengok dalam bab 3. Kamu boleh tengok bawah perbelanjaan kerajaan. Dia ada hasil kerajaan, perbelanjaan pun kita ada. Gitu. Alright. Kalau perbelanjaan pembangunan ni kamu boleh explain apa? Okay, kamu boleh cakap dia adalah perbelanjaan pelaburan kerajaan dalam projek-projek pembangunan ekonomi negara. Dia adalah sebenarnya pelaburan jangka masa panjang pelaburan kerajaan dalam projek-projek. Okey, kamu cakap dia adalah pelaburan kerajaan dalam projek-projek pembangunan ekonomi negara. Lepas tu kamu boleh cakap lah apa projek yang kerajaan buat untuk orang kata pembangunan. Kamu boleh cakap dia membina MRT ke apa benda ke semua-semua tu yang kamu boleh kaitkan sekarang pun dapat markah, don't worry. Kalau yang dia bagi kat sini dia kata membina bangunan sekolah atau membina infrastruktur ICT. Kamu boleh bagi contoh-contoh yang lain. Kamu boleh cakap apa? Membina MRT contoh. Kamu cakap lah dan sebagainya kan, ECRL dan sebagainya. Kalau kamu baca berkaitan dengan orang kata isu-isu semasa, so kamu tahulah apa yang kerajaan belanjakan duit dia untuk ke apa. Tapi apa yang kerajaan belanjakan, of course lah dia akan dapat balik pulangan kan dalam masa jangka yang panjang lah. Dia bukan jangka masa pendek dia dapat pulangan, tak. Mesti jangka masa yang panjang. So dia take time sikit lah untuk dapat pulangan tu. Tapi kerajaan ni dia memandang jauh lah kan, sebab kita pun tak tahu lagi di kiamat kan. Tapi selagi belum kiamat kita kena kerja lah kan, kena beribadah lah. Gitu. Cerita pula pasal kiamat, takut. Okay, so ini adalah satu soalan yang lain dia bagi kita. Ini adalah lambang BNM saya lukis tak apa-apa nak jadi, so saya lukis tulislah BNM tepi tu, Bank Negara Malaysia. Okay, Bank Negara Malaysia. Bagaimanakah institusi kewangan tersebut menstabilkan mata wang negara? Ini antara soalan yang famous juga dia bagi kamu 5 markah. Okay, so apa yang kamu boleh explain kat situ? Kamu boleh cakap dia kata macam mana BNM ni nak memastikan ataupun menstabilkan nilai mata wang dengan cara adalah salah satu dia kita boleh orang kata dalam bentuk emas dan rizal. Kamu kena tengok balik ini so macam mana kita nak stabilkan? Kita nak stabilkan dalam bentuk emas dan rizal lah. Lepas tu kamu boleh cakap campur tangan dalam pasaran pertukaran asing. Kamu boleh cakap forex tu lah yang main campur tangan pasaran asing lah berkaitan dengan tukar mata duit tu Jika RM jatuh berbanding pound sterling, maka Bank Negara Malaysia akan membeli RM dan menjual pound sterling. Itu pun kamu boleh baca dekat dalam ini. Kalau kamu tengok berkaitan dengan bank ni, saya bab tingkatan 4, bab 3 ke bukan, bab 4. Kamu boleh baca balik berkaitan dengan BNM ni. Apa cara-cara BNM ni untuk menstabilkan balik. Ini antara soalan yang hot lah. Okey, lepas tu kamu boleh cakap apa lagi? Memastikan nilai cadangan RM pada nilai minimum 80.95%. Betul? 80.59 balik. Kamu boleh cakap dia kena memastikan memastikan nilai cagaran ringgit Malaysia pada nilai minimum. Dia ada cagaran nilai minimum dia adalah pada 80.59%. Okey, kamu boleh cakap kesannya nilai RM akan meningkat, mengawal inflasi dengan menggunakan alat dasar kewangan dan sebagainya. Itu semua adalah orang kata cara dia nak menstabilkan mata wang negara.
Okey, dalam ekonomi ni kan, apa yang saya boleh bagi tahu adalah dia adalah berkaitan dengan isu-isu semasa. Kamu kena tahu isu-isu semasa sikit, lepas tu kamu boleh explain. Senang saja. Kamu tahu isu semasa sikit, lepas tu kamu boleh explain. No worries. Okey, kamu tahulah apa yang jadi sekarang ni dan sebagainya kan, berkaitan dengan apa Korea Utara membatalkan hubungan diplomatik kan, tiba-tiba kan besok keluar dia bagi satu statement, dia disuruh kamu explain. At least kamu dah tahu isu-isu semasa tu. Adakah ia menjejaskan ekonomi dan negara? Ia tidak okay, kamu boleh explain. Ia tidak orang kata ianya tidak mengganggu ataupun tidak tergugat lah kita punya sistem ekonomi ataupun kita punya ekonomi dalam negara, sebab kita punya dagangan dengan Korea Utara sangat minimum. Kamu boleh explain macam tu. Mana tahu keluar kan, kita tak tahu, tapi soalan ni mesti dah dibuat lama kan, tiba-tiba pula kan. So kamu boleh selit-selitkan benda-benda yang berlaku ataupun orang kata isu-isu semasa. Sebab tu dalam ekonomi kena banyak membaca. Saya pun tak adalah power know ekonomi, tapi bila kita banyak membaca sebenarnya, bila kita tengok kan, bila kita banyak membaca, bila kita tengok satu orang kata headline tu, dia sebenarnya cerita pasal ekonomi, benda-benda yang kamu belajar je sebenarnya. Kamu tahu, form 5 ni dia dah advance orang kata, kan. Alright. So kalau kamu tengok sekarang, bank dia macam longgarkan syarat-syarat kalau macam nak pinjam duit kan. Sebab apa? Rakyat sekarang tak ada duit kan, tak bekerja, banyak company tutup. So dia longgarkan syarat-syarat untuk pinjam duit, lepas tu dia banyak bagi bantuan, dia meningkatkan perbelanjaan kerajaan, betul. Lepas tu dia kurangkan cukai. Itu berkaitan dengan apa? Alat dasar apa? Alat dasar fiskal, alat dasar kewangan. Itu semua kamu kena baca balik. Kamu boleh tengok video-video dekat playlist saya ada buat untuk alat dasar fiskal dengan alat dasar kewangan tu. Okey, dalam bab 3. Itu pun soalan-soalan famous Alat dasar fiskal tu adalah untuk dia adalah berkait dengan cukai dan juga perbelanjaan kerajaan, di mana kalau di mana fiskal mengembang, alat dasar fiskal mengembang, dia adalah waktu berlakunya kemelesetan ekonomi dan pengangguran. Waktu macam sekarang lah, contoh saya bagi sekarang, di mana kerajaan akan meningkatkan perbelanjaan kerajaan nak bagi bantuan-bantuan sehari hidup dan sebagainya kan, bagi macam-macam bantuan, dan dia akan mengurangkan cukai. Kalau kamu tengok kan, dia kurangkan cukai nak beli kereta lah, juga kurangkan cukai lah, benda kalau beli gadget boleh dapat pengajuan cukai dan sebagainya, banyak benda kat situ. Okey, lepas tu kalau fiskal menguncuk pula macam mana? Itu dia akan waktu berlaku inflasi, orang ramai ada duit, so dia meningkatkan kadar cukai, dia akan mengurangkan pembelanjaan negara, kerajaan dan sebagainya. Okey, lepas tu kalau dasar kewangan, dia adalah berkaitan dengan pinjam duit ni lah. So waktu mengembang, dia akan orang kata longgarkan syarat-syarat jual beli dan sebagainya kan, supaya duit tu akan orang kata dalam sekela dalam masyarakat balik. Macam itulah, pusing sama. Okey, kamu kena tekankan bab-bab seperti itu. Kamu kena tengok dia punya orang kata corak soalan itu. Kena jadi pandai sekarang kan, dah tak ada masa untuk kamu baca for the whole book, dah tak ada masa. Apa yang kamu kena buat adalah kamu kena pandai untuk tengok ataupun untuk trik soalan-soalan itu. Tak jawab semua pun tak apa sayang, kita ni manusia sayang. Kamu tak jawab semua pun tak apa. Okey, tapi bila kamu jawab soalan tu, kamu tahu kamu jawab sehabis mungkin. Kalau dia bagi 5 makan lah kamu dapat. Kamu katakan dalam 6 makan lah kamu dapat. Dia kalau macam tu jangan jawab sikit sama je. Kamu jawab semua tapi sikit sama je. Baik kamu jawab orang kata soalan ni, kamu tak mungkin lah orang katakan mungkin alamak tak pandai lah buat ni kan. Tapi kamu tahu buat ni, tapi kamu dah orang kata dah ada tangan tu dah 10 markah contoh. So dia cantik lah. So kamu cari je soalan yang kamu dah power, dan kamu jawab je dengan sehabis mungkin. Okay? Alright. So apa yang saya nak wish adalah ini adalah paper terakhir untuk kelas saya lah. Saya tak tahulah yang kelas lain tapi untuk kelas lain saya dah habis account, dah habis dulu, perniagaan pun dah habis, ekonomi pun adalah akan habis besok. So saya sangat-sangat mendoakan, saya sangat-sangat orang kata berharap semoga batch baby 03 akan terus berjaya dunia dan akhirat dan sentiasa positif. Okey, ingat dunia ni ataupun dunia ni sementara, even sementara, kita kena orang kata berjaya di dunia, insya-Allah berjaya di akhirat. Ingat, insya-Allah itulah. Okey, apa-apa pun menuntut ilmu tu adalah wajib bagi setiap
Muslim. Itu adalah Ibnu Majah punya riwayat lah. Kamu boleh tengok wajib untuk menuntut ilmu bagi seorang Muslim tu. So wajib kena menuntut ilmu. Jangan cakap semua benda susah sayang. Kalau kamu dulu nak makan pun tak reti guna tangan, kena ajar pakai tangan makan. Sampai sekarang makan pakai tangan kan. Dulu nak belajar berjalan pun payah kan. Sampai sekarang dah boleh berjalan, berlari dah pun kan. Itulah dia. Semua benda yang kita buat ni adalah learning process. Semua benda yang kita buat adalah learning process. Okay, semua adalah proses. It take time. Yang penting kita ni macam mana kita uruskan langkah kita. Tak semua orang sama, rezeki lain-lain, tapi macam mana kita uruskan langkah kita itu bergantung kepada kita sendiri. Rezeki tu kemudian belakang cerita, itu Allah nak bagi kan. Walaupun kita dah usaha, kadang-kadang Allah tak bagi, mungkin dia tak nak bagi sekarang, dia akan bagi kemudian. Ada setengah orang alam biasa je dia buat, dia kaya kan. Tapi itu rezeki dia. Tapi kita tak tahu in future kan. Apa yang penting adalah kita just husnuzon, kita cuma bersangka baik dengan Allah. InsyaAllah dia akan bagi yang terbaik untuk kita. Gitu kan, macam tazkirah pula. Alright, so ingat SPM ni baru sahaja permulaan bagi kamu. Lepas habis SPM ni kamu rest lah sekejap kan, nak puasa pun, nak raya. Okay, jaga diri, jaga kesihatan. Okay, sebab kita punya case pun masih lagi di angka 4 angka. So kita kena berhati-hati lah Alright, so saya sangat merindui batch 03. Saya sangat mendoakan supaya kamu semua akan berjaya di luar sana. Okay, ingat pilihan dan keputusan semua berada di tangan kamu. Orang boleh advise, kita boleh advise, parents you boleh advise, tapi it's up to you. Apa yang you minat. Tapi jangan buatlah benda something yang berguna kan. Janganlah buat benda yang memang you minat main motor, janganlah buat benda-benda yang very orang kata lara benda-benda yang melalaikan tu sangat-sangat tidak digalakkan Kalau kamu minat motor, mungkin kamu nak ambil apa, belajar kena jadi motor ke dan sebagainya. At least it's a ilmu, it's a good for you. Then boleh gunakan apply untuk future. Okay, itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.